semalam pergi klinik. Sakit apa? Sakit dia gini. Dia kencing tak boleh break tau. Kalau nak kencing kena bangun lah. Tak bangun. Dulu kan kalau tu berhenti tak tahan tak apa. Sekarang tak boleh tengok pasal. Lepas tu tak, jarang pergi dewan tu. Ha? Jarang pergi dewan tu. Bukan pasal. Wak Jai meninggal dah. Ha? Wak Jai. Dia dah tahu. Pasal ni sama. Pasal COVID sama. Malas nak ni. Covid. Kita orang mana suhu orang turun. Ah. Bahaya. Bukan kita tak ni, kita berani buat tu. Tapi suhu dia. Maknanya banyak sangat kita punya rangkaian. Rangkaian jantung, rangkaian jantung tak ada ni. Gimana apa semua sekali. Gimana ada ke? 7 ya. 7, sama macam saya. Tapi doktor tak pasti. Tak ada terhati. Dia kata 7 ni pun dah tinggi. 7 tu bukan atas padan. 4.5, 6.5. Padan 6.5, 7. Ya. 7 bawah kan. Tapi saya pergi itu 7. Dia nak pergi elok, dia kata 4.5 itulah yang paling cantik. Lepas tu pergi manis 7. Lepas tu darah tinggi pergi cek itu 1.5 lebih. Pergi cek baru ni 1.2 lebih. Saya kata ini dah jadi muda sangat saya ni, saya risau lah kata. Apa darah tinggi? Dah tinggi 1.2 lebih kan. Muda sangat saya ni. Macam budak-budak dia. Iyalah. Tak ada aktiviti langsung ni kalau dah macam ni. Mana dia tak, orang kata dia biasa kalau ada sikit tu bau dia naik. Ni tak ada langsung ni. Saya macam tidur nampak. Sebelum ni ada darah tinggi? 1.5, 1.56, 1.45 gitulah. Dia kata tu pun kalau umur dah macam ni. Biasa naik lagi. Biasa stabil aja. Stabil je. Kalau 2 lebih tu kena ni. Kalau Ontina sungguh 2 lebih pun tak tahan. Tak ada, 2 lebih tak ada hal Ontina. Sebab dia masa mengandung. Dia buat keluar bulan-bulan tu. Masa dia mengandung kan naik 2 ke atas baru. Dia sumbat sebelah bawah tu. Yang belah atas debit dia orang. Lingkungan lah. Dia biasa bertinggal dekat lah sampai 300 ada kan India tu. India 300. India kan 300. 300 sebelah Madras tu. Dekat tu Isiwa punya line. Dia buat tu. 300 mari sini tentu susah. Cek doktor sini, ni sudah masuk hospital ni. Dah kena jumpa pakar ni. Rupanya India baru datang. Itu masalahnya. India baru datang. Dia orang pasien tu. Pasien tu. 300 bukan biasa. Dia menyangkut tengah panas lagi. Tahan dia orang. Dia orang makan kari. Sudah tahan. Lagi satu dia punya hidup dia tu memang dah macam itu. Darah rendah dia tu dekat-dekat 300. Darah rendah. Kalau darah tinggi tahu lah. Macam mana UMNO tak nak keluar? 1 Ogos lah. Sebelum 1 Ogos. Dia sebelum 1 Ogos tapi kadang-kadang saya pelik juga lah. 5-6 orang yang nak keluar. Yang lain tak nak keluar. Itu tak apa lah masalah. Dia orang ni degil. Degil? Arahan Presiden dah tu. Arah parti. Yang hari pun degil kau ni. Siapa? Muhyiddin ni pun degil ni. Degil, lihat. Maknanya kalau Agung dah ni. Lagi satu, notis parlimen tu satu hal tu. Habis semua dia main, habis main rakyat. Dia kata sidang khas, tak boleh bahas. Dengan ucapan menteri je. Bukan persidangan penuh. Bicara bab COVID je. Dia betul dia nak menang darurat. 1 Ogos berarti darurat akan kemungkinan hapus. Dia tak sambut dah. Dia sambut. Tapi dia tak faham ni mana apa faedah kita menjadi rakyat. Dia angkat rakyat dan angkat wakil rakyat. Wakil rakyat.
Dia nak buat sendirian gitu. Mana boleh? Tak boleh nak bersidang. Ha. Rakyat susah tak boleh nak bahas. Ha. Bunuh diri 1,000 lebih dah. Tak ada makna kan? Hmm. Ini tak ada makna kan? Kita tak ada makna, kita melangkah Ha. untuk wakil kita. Ha. Habis dibuang. Suara kita tak sampai ke atas. Tak sampai kata. Itu sombong tu. Sombong. tu. Ha. Tak benar kan? Dia macam diktator. Dia pakai dia sendiri. Bukan demokrasi tak. Dia kata banyak pula. Satu hal lagi. Tambah pula. Yalah. Razi Jiding tu jadi senator pula. Wakil kalau kita kata wakil rakyat. Kalau dia ambil itu tak apa juga. Ha. Ini dia pergi ambil hak. Ambil hak yang Tak kalah. Yang tidak. Yang ada menteri jawatan dah. Kalau dia ambil, dilantik di dalam kabinet dia tu kan. Dia ambil yang tak ambil undi langsung pun ada. Ambil, bawa masuk gitu. Kan gitu kan. Bukan wakil rakyat tau. Macam tak ada sangat mana orang. Orang bijak pandai. Bijak pandai dalam. Patut Dewan Negara senator tu orang bijak pandai lantik. Makna kita pemilihan dulu kan. Begitu pun. Takkan kita pilih orang bodoh hantar sana. Betul. Tak mensabar kan. Ni Razi. Ada yang cerdik. Tapi hak cerdik pun tak boleh kau ni. Jika cerdik lawan dia tak angkat. Dia tak mau bagi. Dia bagi dia ambil orang luar tak apa. Padahal kalau kita kira banyak mana gaji tu. Rasa 1 bulan 7 kali melebih setengah juta gaji dia orang. Ya. Kabinet saja 70. Kabinet paling banyak dari dunia 70. Amerika pun tak boleh lawan. Kita tu macam Muhyiddin 107 kan. 107,000. Gaji saja cari Japut Lawan. Gaji semula dia orang tu. Japut Lawan lah tu. Cuba kita tengok macam mana. Dia mempertahan itu yang rakyat susah. Patut dipotong semua gaji menteri. Kalau betul nak berjuang untuk rakyat lah. Kalau dia nak naik ke atas kerana rakyat. Rakyat susah dia kena potong macam susah sama lah. Rakyat masa dia masuk nak ambil pilihan raya tu kan. Mana jadi wakil rakyat, ketika tu konon dia susah, dia menghadap orang kata. Ketika ni, dia sepatut macam tu juga patah balik dia. Macam ni Aziz itu dia potong gaji dia. Tapi PAS sekarang tak potong. Haji Hadi pun tak potong. Haji Hadi 80,000 capur dengan ni. darab minggu. Apa nak jadi? Tu dia makan apa ni? Makan dalam. Duit rakyat. Duit rakyat. Dengan tidak redha rakyat tu. Itu satu masalah. Rakyat tidak redha. Ayat angkat bendera putih pun masalah juga. Mahal lagi. Marah pula. Dia suruh angkat bendera biru. Biru. Maknanya bendera putih ingat. Orang nak tunjuk ke dia. Orang nak tunjuk kita sama kita ni. Bendera biru, masalahnya dia bukan BN. Perikatan Nasional tak tahu apa. Kita nak tunjuk kita punya simpati kita rakyat dengan rakyat. Marah juga. Tak ada kena-mengena dengan dia pun. Kononnya condemn lah dia tu. Kondonya kata kerajaan gagal lah. Gagal lah. Tapi kalau tak tolong macam mana? Banyak cikgu senang. Tapi kalau orang yang Kampung yang berniaga pakai warung, yang duduk rumah pelik, nak berniaga tak boleh, nak turun kerja tak boleh. Sewa kena bayar. Auditorium tak bagi cara koboi gitu. Dia kena minta automatik. Minta apa silap isi borang tak. Saya tengok yang Kuwait tu, saya tu dia nak nombor akaun Kuwait, nombor penjanjian surat tu kena cari pula dah. Dah sekali saya minta bank rakyat je lah. Yang satu biarlah kata. Macam cikgu tahan lah sikit mana ada rumah tu. Iyalah. Tapi kalau orang sewa Pelik. pelik lah. Yang tu yang terjun tu. Itu yang terjun pada tu. Kereta dia tahu. Projek nak buat projek dah tak ada. Tu nak bayar sewa, nak bayar kereta lagi. Sekali buat keputusan gila gitu.
Yang tetap bini berapa orang? Yang tetap anak pun orang tu orang pecah purung kepala. Kita tengok Muhyiddin ni cara dia tu macam orang alim sangat. Tapi macam mana? Saya duk rasa macam ada orang di sebelah balik. Ada belakang dia tu. Mahathir belakang dia. Mahathir penasihat. Betul. Mahathir tak nak bagi Anwar, takut anak dia kena billionaire tu. Anwar naik memang kena anak dia tu. Dengan dia sekali pun dah. Yang masuk duit banyak mana pula. Daripada luar negara. Tang dia tu tak ada cukai apa pun. LHD yang tak masuk pun. Kalau masuk pun orang report mungkin duduk asing betul lah. Duduk bawah. Kalau meja tu duduk di atas yang dia duduk bawah. Tak pakai. Tak dalam KIV. Okay. Tak peduli langsung. Tapi tengok yang semalam ni. India juga tu. Yang marah ke dia. Tekut. Kata kat siapa tu? Kata kemari. Berbilion-bilion. Tapi ketekut nak mampus. Rakyat tengah susah dia tak keluar sikit pun. Pada anak dia tu bagi anak dia bagi 1 bilion seorang. Bagi sumbangan kat kau. Dia ingat dia buat dia nego dulu. Dia ingat dia buat tu maknanya orang tak tahu. Dalam sekali sekarang hak nak buat macam tu dia marah pula. Dia marah pula. Dia pasal darurat ni memang dia tak payah masuk kabinet. Dia boleh direct nego je. Itu yang dia nak buat dia nego sekat tu. Dia nak buat darurat sekat tu. Tapi tak tahu kalau Agong pula buat. Betul mampu. Yang Musang King tu, yang tu yang Agong punya. Tengah cerita bersangkut-sangkut gitu. Sangkut-sangkut. Tengok gitu tu. Agong tak dikata apa sebab ni dah melangkah-langkahkan rakyat dah tahu belaka. Iyalah. Macam ni lah yang Temu Haji kan. Temu Haji mana? Yang beri Kak Long Tengku Sulung tu kan. Habis pergi sungai tu. Itu kena banjir kan. Sekarang dah elok semua dah. Dia elok. Yang saya tahu kat Cini tu, yang tasik Cini tu, siapa punya tu? Anak dia yang perempuan. Semua orang ni mah apa semua. Semua kotor. Oh, ada mas tu? Bukit Bak. Bukit Ibam. Sebab tu orang kata kalau jumpa mas diam-diam. Jangan war-warkan. Masuk sekarang. Saya dengar cerita ni. Dekat Keratung sebelah. Ada juga projek macam ni. Macam Rauk tu. Itu hak bahagian tu yang ambil tanah Katong daripada Katong sebelah tu sampai ke Kat Mecong. Kat apa? Lesung. sampai ke Lesung. Bagi Lesung. Habis yang dapat orang ni lah. Orang Fedah pergi ambil ni. Itu hak tembiah dia ni pergi tanda. Apa nak buat. Habis. Banyak ibu. Banyak ibu ekor. Tak ada tu meja pun tak ada. Meja kat atas. Meja kecil tu mana? Kat atas. Ambil meja. Lambat pulih ni, Covid ni. Lambat nak reda. Cukup. Itu. Saya yang tak berhati satu sama ada dia orang kajian yang yang kita dapat faham kan dengan kepahaman. Saya semalam tekak juga kan dengan Dr. Redan tu. Betul dah. Dia kata ini bukan hak manusia punya. Yang mana Covid ni? Bukan ini untuk manusia punya, maknanya yang vaksin ni memanglah buat untuk manusia. Saya kata ivermectin untuk siapa? Untuk binatang. So saya gambarkan dia. Cacing yang ada di dalam Badan. daging manusia pun dibunuh di ivermectin. Kenapa kita tak boleh bagi apa kita ni India macam nak kes guna ivermectin je turun balik tu. tu yang seronok sangat tu makna 52 negara iktiraf ivermectin. kalau kita ikut pada hukum kan manusia tu adalah haiwan. Haiwan belum nanti. Haiwan boleh berkata-kata. Yang boleh bercakap. Bercakap-cakap. Kenapa pula dia kata sudahlah tu kajian pula tak sampai setahun dah
Patutnya 2 tahun. Oh, Ni 6 bulan. 6 bulan buat kerja. Lepas tu dia try pada haiwan, 5 ekor tikus semua mati. Vaksin tu. Itulah masalahnya. Kat kampung saya tu 2 orang meninggal, adik-beradik. Tapi tak timbul ya. Ramai meninggal. Vaksin. Yalah, tak heboh kan. Tak heboh tutup. Saya post pasal ivermectin kat Facebook. Sebulan pula kena ban. Start pada semalam. Oh, tak semalam. Oi, sensitif betul ivermectin. Dah nak sesuai dengan apa ditarik balik tu. Yang rampai tu. Dia rampas, di jenazah suruh kaki tangan dia rampas semua. Lepas tu, dulu RM2.50 satu papan. Sekarang RM400. Tu pun ada dia orang simpan. Yang mana dan dia buat lagi. Saya duduk test malam ni. Saya nak, doktor saya nak ivermectin. Mana boleh ini untuk orang, untuk haiwan. Tu saya kata, untuk haiwan. Haiwan tak berdaging ke? Cacing dalam daging pun mati tak mah macam kita ni ambil COVID-19. Dia masuk dalam daging manusia. Dia pecah begitu kan. Bukan setakat itu, vaksin sendiri pun mati lah kalau main ivermectin. Dia bunuh habis lah. Dia kata tak boleh lah tu. Daripada daun semambu tu. Benda tu. Itu kadang-kadang kita pelik juga. Dia ubat dah ada, dia nak tutup. Yang seronok sangat kalau kenapa dia, kita masalah WHO satu hal lah, tak tahu lah. Sebab dia dah ajar tu. Kenapa kita masuk saja, kenapa tak bagi ivermectin? Sebiji saja bukan banyak. Iyalah. Sebiji je. Mana masuk bagi sebiji. Ni biar rakyat mati. Biar mati. 1,000 lebih pula tu. Allah. Bukan 1,000 lebih. 5,000 dah. Start pada awal tu. Kenapa tak bagi? Boleh. Masa dulu nak tunggu nak bagi semua. Mana boleh tak sesuai. Sesemua bagi ubat semua. Demam bagi ubat demam. Demam. Lepas tu, Bila nak kebah? nasib baik. Nasib baik semua. Kalau tidak, pakai dia tengok ni meninggal. Aduh, kat kaki tu. Seorang meninggal. Buat poin betul-betul tu. Dah terbukti dah. Dah terbukti. Yang mana bagi tu 3 hari je. Rasulullah Tak mau bagi tu. Rasulullah dah kata setiap penyakit ada ubat. Dia tak pegang situ. Tapi yang pelik tu satu lah, maknanya kajian dia bukan manusia. Yang Dr. Kabas bukan manusia. Mesti pun kalau benda tu boleh merawat. Guna je lah. Guna je. Sebab daging tu lebih kurang je. Vaksin yang ada di babi boleh pula. Jadi Saya nak order pun tak ada. Anak saya nak order. Shopee lah. Cari murah-murah. Shopee nak ambil yang untuk tu. Ispapan tu. Tapi dia banyak sekotak tu ada banyak pink. Tu yang Cina Maklab tunjuk tu. 4 biji kan. Dapat itu. Kita kalau dah kena positif dia, kita tak payah nak pergi. Tak payah pergi kuarantin. Dia bukan jaga mana pun. Dia pergi dia duduk longgok situ Macam tunggu mati lah. Sampai kau ambil gemuk. Cuma habis baru nak asyik buka. Baru pergi ICU. ICU nak bawa oksigen apa semua. Benda tu dah melekit dah baru-baru. Dah jadi macam gam lah. Dari kau. Mati. Nak menyawa, nak bernafas tak boleh. Apa tak boleh. Dia lemah macam lemah dalam air lah. Dalam air. Dia melekat dia sama dia. Tapi kalau sampai saja dia bagi satu sebiji. InsyaAllah mudah-mudahan. Tapi yang saya dengar hari tu ada acik tu dia bagi kat apa abang yang bercakap tu bunga cengkeh. Baru boleh bernafas elok. Bunga cengkeh. Gigit. Ambil meja sana je. Ali, pun. Yang seronok tu sampai tak bagi langsung terus kat tu. Padahal kan. Macam nak bunuh orang. Biji je cukup dah dulu. Kita dah tahu dalam tulang pun dia boleh masuk. Dan tulang dan daging apa semua boleh masuk. Dicuci habis. Seolah-olah kita ni macam daging tu asal lain pula. Ni tak ni. Asal lain. Mana daging manusia tidak sama dengan binatang. Tak pelik tu. Sedangkan kita makan. Kita makan binatang pada.
Dia nak lari ke mana? Nak lari ke mana benda tu pakai dos tempat. Hmm. Sebab mana dia buat kajian jadi pelik gitu. Dia saripati tanah, kita saripati tanah juga. Sama je. Tapi kita lagi lebih macam-macam ada lagi tawan. Kita binatang pun ada pada kita. Ada. Hmm. Duduk dalam daging pun mati bayang dah lah. Maknanya cacing yang duduk dalam daging. Dia doktor dia cakap ikut yang atas cakap. Yang cakap atas cakap macam tu. Saya ingat WHO ni satu hal saya. India dia dilanggar dari WHO. Dia tak nak rakyat dia mati. Diguna habis mati. Kita takut. Mungkin dia kena ada tali barat sikit kan. Ada tai baru. Tapi dah buat report polis dah tu. Tapi tak tahu setakat mana. Ya, nanti di file bawah kata tu tak sampai. Kalau dia bagi kat rakyat kan skeping seorang pun tak apa juga. Orang boleh buat kuarantin di rumah ya. Ya. Makna awak kalau kata kan. Dikena ramai-ramai buat report. Baru dia baru nak jalan. Mungkin dia takut WHO dia nak buat lagi. Dah urusan tengok hak itu. Jika sekiranya yang kedua kali bebas boleh pergi ke mana saja. Dah tak boleh pergi pun. Last sekali. Bohong. Yang last sekali macam mana dia kata? Kalau kita standby untuk di tubuh kita, ya, tubuh kita makna kita tak rasa sakit apa pun, makna tak mampan kita. Tapi COVID ada. COVID ada. Dia pelik orang tu nak bagi biar pergi ke mana dia tu. Yang ada COVID dalam tu dia untuk dia okey. Dan kita akan semua dia pun pergi jalan. Kena juga orang lain pasal dia yang pembawa pula. Dia kata kena tapi tak menjangkiti orang lain. Masalahnya vaksin ni tujuan dia kalau kena dia boleh lawan balik. Hilang benda tu. Ni tak hilang. Tak hilang. Sama je baik tak payah ambil. Jadi pelik. Lepas tu dia hukumnya mesti kena ambil. Wajib lah tu. Kata tak wajib. Tapi sebenarnya tak boleh masuk shopping complex. Tak boleh. Lepas tu nak urusan macam kat Temeloh ke mana. Nak urusan pejabat tanah. Kena yang telah divaksin sekali. Dia tak divaksin tak boleh masuk. Wajib lah tu. Dia sampai ke tahap mana ke? Dia ada yang ketiga. Satu hal lagi. 3 malah lah. Yang 2 pun, yang pertama pun bini saya jantung dia berdegup kencang. Saya pergi ambil minyak zaitun, suap. Barulah elok. Yang pertama Sinovac tu, saya Pfizer. Dia Sinovac. Saya Pfizer ni panas dalam. Macam ada bara api dalam ni. Dia nak bunuh orang tu. Nak bunuh COVID tu. Dia mesti panas macam yang mula-mula tinggal dah pulih dulu. Dia kata kipas angin duduk tengah hospital. Kemudian panas ni jangan fikir lah. Dia panas betul-betul lah. Tak mati dia. Sebab apa? Dia nak panaskan daripada suhu 16 tu kan. Suhu nak bagi tinggi lah sebab panas macam yang kata Panas dalam. panas dalam baru COVID mati. Jadi orang kipas tak ada apa tak ada. Panas habis. Panas lebih sampai itu. Kadang-kadang dia kalau dia boleh cek suhu sampai kita kata 30 ke berapa tak apa juga. Ini dia kata panas sampai mati senang kita. Ya. Suhu terlalu tinggi sangat. Kalau cek panas tu duk tunjuk ini panas berapa dekat hospital tu. Ini mari cek. Oh dia ni kurang 50 lah. Baru COVID mati. Kita baca 26. Dia kata more 50. Orang tu boleh duduk ke? Orang boleh duduk 50. Tak ada duduk. Tak boleh duduk. Dia demam panas. Pergi ke Arab ke 50 orang Arab tak ada benda. Tapi kita cuba pergi sana. 36 tu dah nak kita kan. Kalau sampai 50 kalau besi nipis ni melengkung naik ke atas tu. Betul. Panas tu. Panas tu. Orang biasa tempat tu lahir di situ tahan sikit macam kita. Dia dikalih dah.
saya nak cari yang Indon. Sebab MHD di Indon. Tak tahu nak dapat macam mana. Dia nak buat keluar yang palsu tu. Dia ambil habis yang ori tu. KKMD nak buat keluar yang palsu. Sebab Indonesia dengan kita di Jakarta pun teruk juga. Tu. Tak tahu lah sebab mana. Ada laksa, ada rendang pun ada. Allah Rabbi. Ambil. Ini apa ni? Oh, laksa. Orang Cina dia kata dia pandai buat laksa Pantai Timur. Tak buat pun. Rasa Penang. Dia buat laksa. Dia dulu pun dia makan laksa Pantai Timur. Sekarang pula amboi hebat betul. Dia tukar selera. Laksa Ibunda dia pun dia tak mampu buat. Dia apa nak tolong bini dia sawan. Dia kesalam semualah. Lepas tu dia berlari nak pergi bawah. Berlari. Berlari nak minta tolong orang lah. Masa dia lari tu, lepas dia lari tu, rasa bini dia masuk ambulan, dia lari. Dia lari tu macam nak ambil barang ke apa tah. Lepas tu semput. Tak boleh lari lagi dah. Lepas tu semput, dia pula ICU. Tapi dah okey dah. Dulu macam Rosli Terbang Haji dulu ni. Bayangkanlah dia tidur di pantai. Faham saja kena. Dia keluar. Dia tahu kata tak apa, siapa tak ada nak bantu dia. Bayangkanlah terjun tangga tu. Pelanting-pelanting turun bawah mati kau. Allah. Macam tu. Jantung dah berasa sakit. Kita tu nak lari, nak menyelamatkan diri tu kan. Dia cadang lari, dengar cerita lah. Kereta bawah tu nak ambil kereta, nak terus pergi ke hospital. Tapi tak ada. Dia nak tolong bini dia. Bini dia selalu sawan. Oh, sama ni. Tu jaga bini dia tu. Dia kata kita ni Nur Muhammad kuat, dia kata. Jantung pun tak tahan, dia kata. Tu kena kontrol dia kata. Dia kata Sayyidi dia pun banyak ubat juga makan. Tak tahan dia tu jantung. Nur Muhammad kuat. Tapi boleh jadi juga sebab dengan cerita Pak Amir tu, hari tu benda apa dia kena. Dia cakap dalam tu lah. Dia kata macam nak petah jantung tu. Tak tahu benda apa. Dia cerita. Pak Amir yang kata orang cerita. Kata 6. Ada hari tu sekali dia kena. Jadi dia Pak Amir. Saya lepas pada saya pergi tu, Riza pergi bawa kakak dia. Nak berubat. Jumpa dengan Asri. Asri kata Asri ayah mana? Asri tu anak dia. Yang kancak kereta. Dia kata ayah tak nak jumpa orang. Asri. Batuk. Asri duduk Muazzam ya? Ke duduk mana? Asri tu duduk buat kerja kat depan rumah dia. Depan tu. Budak lagi. Budak pada saya. Dia kata ayah tak nak jumpa orang. Batuk keluar darah. Lepas tu saya tak pergi-pergi lagi ni. Batuk darah. Tapi kalau pergi jumpa dia, dia tak bercakap banyak. Saya dia bercakap, dia cerita. Dia cakap sikit-sikit je. Ambil je yang mana nak? Nak makan apa? Yang tu berapa tu? Rendang. Rendang. Boleh ya? Nasi empik lah. Makan. Oh, boleh. Ambil yang mana-mana. Sikit je lah. Dah makan dah tadi. Makan mana di rumah? Rumah. Dia sangat mana boleh. Aku tambah pula. Saya izin tu nak pergi, takut anak dia tu komplain pula, marah. Hari tu marah dah dalam YouTube. Sebab saya be'ah orang kat kedai. Saya kata, kita be'ah bukan yang ayah dia. Yang Tuan Syed bagi. Ingat kita be'ah yang ayah dia punya.
lantik pergi baik dengan Pak Amir. Masa mula-mula nak lantik anak dia tu, Pak Amir kata tak boleh budak ni. Benda ni dia bukan sistem monarki macam raja tu. Kan? Kalau orang tu memang tak ada kelayakan, memang tak ada lah. Kalau lantik juga ibu tu anak lah. Dia kadang-kadang ni khalifah dah meninggal. Ha. Khalifah Mursyid meninggal. Ketika tu tidak ada. Tidak ada. Kena mesyuarat. Dia kena panggil semua sekali. Pelantikan siapa yang berkelayakan. Boleh dilantik menjadi khalifah. Mana tapi kalau Khalifah tu guru lah. guru masuk mursyid sekali. Dia mana berkelayakan lah. Kedua-duanya tu boleh. Mana siapa nak jadi khalifah. Ketika tu ramai-ramai dalam grup tu lah. Ada berapa 500 orang ke. Dia lantik macam mana yang layak. Padahal guru tak ada. Guru dah meninggal kan. Guru meninggal. Takkan nak biar sampai tak ada guru langsung. Lantik. Mana dia ni semula, dia buat semula siapa yang layak. Kadang-kadang tengoklah kalau anak murid dia tu kata ustaz ni yang sesuai. Tapi nak tengok dia pula. Ustaz ni untuk apa yang dia boleh buat. Bab apa. Ceramah ke bai'ah ke. Bab banyak sangat dia nak jadi benda tu nak kena tahu banyak. Banyak perkara. Banyak perkara. Nak jadi khalifah bai'ah ni pun gitu juga. Khalifah Mursyid. Dia ada khalifah bai'ah, khalifah Mursyid. Macam khalifah Mursyid ni dia nak pelantikan mursyid yang lain. Cuma satu benda saya tak ikut soal Syed. Dia suruh saya bertanya Syed dia. Tanya pula. Tanya apa saya tu? Dia bukan. Dia tu betul kat saya ni khalifah. Malu saya tanya macam tu. Saya pergi. Saya cakap dengan soal Syed pula hari lain. Kalau dia kata tak, cakap dengan dia saya dah bagi. Saya tak tahu apa tujuan dia suruh pergi cakap macam tu. Lepas tu dia gelak. Itu dia atas apa kata dia atas budi bicara. Mak dia atas ni mana dia mengatakan kelayakan tapi yang sana kata tidak. Mana gitu. Yang kelayakan bagi dia. Kemudian yang kata tidak ni sini. Itu yang timbul aku ambil hati lah. Gitu. Ambil hati. Ambil hati siapa tu? Siapa ambil hati siapa? Makna kita lah pergi ambil hati konon keizinan daripada apa nama Pak Sek ni. Ambil restu lah. Konon-kononnya macam tu. Jangan sampai membelakangan mana begitu. Oh tujuan dia macam tu. Tapi bagi saya nampak macam benda tu jadi aib pada saya. Saya nak pergi tanya tu. Tapi kita tahu benda tu kalau kita dah tahu kan tu. Kalau pergi saja dia kata gini, kita dah gigit. Mana dia senyap je bawa bagi tak bagi tu kan. Yang Pak Syed dah bagi. Yang jadi kita last sekali lepas saya meninggal baru ni saya pergi. Masa yang hujan lama tu, lepas tu ada satu hari tak hujan. Masa tu saya pergi. Masa tu hari sekolah. Dia duduk Gawat Semin. Gawat Semin, masa tu saya cerita. Dia kata tak boleh buka benda ni fitnah. Saya kata saya memang tak nak buka. Tapi Tuan Syed suruh buka. Arwah suruh buka. Dia meninggal ke? Lain muka dia nampak. Pasal apa yang nampak lain muka dia tu? Fitnah apa maksudnya? Yelah, dia takut fitnah lah buka bab ni. Habis dah cerita kata Tuan Syed suruh buka. Dah buka dah, baru dia faham. Mana dia tak kata apalah apabila saya kata Tuan Syed buka tu. Maknanya Tuan Syed yang izin. Dia lepas tu dia tak izin apa pun. Dia tak kata apa, dia diam je. Cuma dia terkejut sebab dah meninggal. Mungkin dia nak jumpa kot. Niat dia nak jumpa. Tak kisah payah. Sebab hari tu pun saya nak bawa pergi rumah dia. Hubungan saya dengan dia tu ada tak elok sikit. Tu rumah Pak Amir. Dah lah Pak Amir yang kena. Dia bercakap tepuk lantai.
Pak Amir pula sampai pukul berapa boleh tidur. Dia bukan kecil hati dengan Tuan Syed, dia kecil hati dengan Abang Zam. Abang Zam pergi cakap macam tu. Tuan Syed tu mula-mula dia tak masuk kalau Pak Amir kata air kopi ke air teh tu tak lah. Masa dia masuk, dia kata macam tu, tak Syed masuk tu. Dia kata Rasulullah tu siapa? Pak Amir sampai sudah dia kata Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah. Dia sudah. Tapi tak usut gelara, dia diam je. Dia sepatah pun dia tak bunyi. Dia tengok je. Saya pula, saya nak jawab, takut masuk campur orang. Sebab dia dua tu. Saya geram nak jawab Rasulullah tu, dia dah. Lepas tu tak keluar. Dia sampaikan Nurani nak pergi rohani tu, dia patah balik. Dia tak pula diam. Biar dia dua tu lah. Tuan saya tepuk lantai tengok saya. Saya cakap tengok saya. Dia tepuk pasal apa macam? Dia tepuk dia soal lah. Lepas tu Pak Amir tengok Pak Amir saya jawab, dia senyum kat saya. Tak saya. Masa tu Pak Amir baru lepas kata kat saya. Seminggu sebelum tu. Dia kata kat saya diam je lah. Jadi saya nak tolong dia pun, iyalah. Takkan dia tak boleh jawab. Kita nak tolong dia. Dah dia lagi lama. Esok tu baru dia cakap. Esok tu baru dia beritahu jawapan. Yang bercanggah sangat antara Pak Hamid dengan Pak Syed ni benar apa sebenarnya? Pak Amir pegang di sebalik Rasulullah tu. Masa esok kan dia pergi tu, dia kata memang Muhammad tu sifat dia maknanya tak bercerai. Tapi di hari lain dia kata maknanya hakikat Rasulullah tu, hakikat hakiki Rasulullah tu. Pak Amir kata dia dapat alamat ada orang nak datang curi barang dia. Tu dia tak buka, dia tutup. Tuan Syed pula, dia kata dia ni keturunan baginda Rasulullah. Kalau nak mari cop pasport Pak Amir tak nak buka pasport dia. Macam tu. Kalau dia jawab, baru sedap dia kata. Boleh cerita atas lagi. Sampai situ je lah. Sampai kat satu Muntaha je lah. Dia tanya Pak Amir macam mana Rasulullah turun. Burak yang tambak tadi mana pergi? Daripada langit pertama rumah Sayyidatina Aisyah tu. Saya kan cerita dah jawapan dia tu. Kat Pak Lah. Masa raya pun ni. Masa dah saya datang kan saya cerita dah jawapan dia. Tapi ke Pak Amir saya tak cerita ke jawapan dia. Pak Amir baru ni dia kata saya sebelum dia batuk berdarah. Dia kata saya sampai kat sifat je, tak sampai ke zat. Dia bergaduh dengan Pak Din macam ni lah. Pak Din kata kita sangat sifat je, sifat tu bawa pergi zat. Lepas tu Pak Amir kata dia kata tak sampai ke zat, dia kata. Orang biar sampai ke zat, dia kata. Masih baik saya tak soal dia zat macam mana cerita lah. Sebab saya tak tekan dia mampu dia nak jawab. Hari tu ada saya jawab. Saya kata ya, suci hening jenis bening tu ke, saya kata. Pada sebut, pada tengok ke. Saya cerita. Saya cerita yang saya jumpa tu. Dia bukan pula. Dia kadang-kadang masalah kefahaman daripada wujud dia saja tu. Lepas tu pengeluaran sifat-sifat dia tu.
wujud dia saja. Kita nak kena faham apa dia tu. Dia ada cerita saya, dia kata dia tengok diri dia dah duduk dalam Kaabah. Dia kata macam tu. Mungkin yang tu kot bagi dia kot. Tapi mana nak sama Allah Ta'ala buka dengan orang seorang tu dengan orang lain. Tak sama dia kata. Kalau dia nak pegang cerita, nak sama macam dia tu, payah. Takkan Allah Ta'ala buka sama semua. Yang sekarang tu orang tanya juga Kaabah tu apa sebenarnya. Dia benda tu dalam diri semua. Kalau duduk dalam Kaabah, Kaabah diri apa, Kaabah tanah apa, asal usul kita, asal usul daripada yang waktu tu Adam ni kan sebenarnya Dia gaduh dengan Saidin je tu. Dia kata sampai ke zat, sampai ke sifat. sebelum itulah dia tak faham. Bukan tak faham lah, dia faham. Dia masalah sekarang ni sebelum ada apa kosong tu itu apa yang ada. Tu yang nak Dia saja yang ada. dia yang ada. Kalau dia yang ada, apa dia benda yang ada tu. Mana gitu. Dia memerintah dia. Dia saja ada, kemudian sifat tu daripada mana datang? Daripada dia, tak apalah. Jadi apabila satu benda yang tak ada apa pun lagi, tapi dia ada, di dia tu apa dia? Baru kita boleh balik kepada boleh balik kepada lama tu. Kalau tidak tak boleh, nak pusing ke mana, nak ambil apa pun. Di situ timbul dia. Jadi pembendaharaan tu sembunyi ni kalau kita perhati. Dia, tapi pembendaharaan tu apa dia maksud kita? Tuan saya pula dia pegang zat dengan sifat tu bukan benda lain. Cuma si zat tu gaib. Sifat tu yang nyata. Dia pegang macam tu. Tapi kalau kita kira betul, semua sekali, kalau bagi kita mana baru ni, bagi kita, semua tu gaib lah. Apa-apa pun gaib. Semua pun gaib. Pada kita, tapi ada. Lepas tu bak sifat pun gaib. Bak zat tu pun gaib juga. Tapi zat itu memerintah sifatnya. Macam gitu. Dia gaib dalam sifatnya. Sebab kes ada sifat tu dia gaib. Kalau tak ada sifat, macam kita wujud dah dia. Duduk dalam tubuh kan. Jangan tubuh ada. Tapi yang memerintah siapa? Kita contohnya. Roh tu. Kita gaib daripada tubuh kita. Tapi itu kita itu hak, kalau hak dia. Kalau kita gaib pada tubuh kita. Tapi yang tubuh tu kita ke siapa sebenarnya? Kita gaib dalam tubuh. Tubuh ini siapa dia? Kalau kita kira tang dia saja, dia awal tu. Si tubuh ni siapa dia? Itulah tubuh dia. Jadi itu kita nampak. Dia duduk di dalam, kita duduk di dalam tubuh. Tapi kita duduk di dalam tubuh dia. Maknanya kita duduk dalam dia lah. Dalam dia. Tengok himpunan semua sekali duduk di Mekah belaka. Duduk di Kaabah. Mari Muhammad pun duduk situ. Jibril 10 apa semua mereka 10 duduk situ. Sifat Allah Ta'ala duduk situ. Semua sekali situ mak darul. Duduk dalam Kaabah. Duduk Adam tu lah. Semua nak jadikan benda, nak jadikan Adam itu tadi, keseluruhan 5 rukun tu duduk di Adam. Masuk situ. Masuk situ. Masuk sujud itu. Masuk sujud di situ. Jadi kalau kita perhati situ kan, Adam nyata. Masa yang kedua dah tak boleh kata. Roh Kudus saya cerita lah, kita cerita Adam nyata. Apaan tak nyata. Asma Muhammad nyata tapi tak nampak. Tapi ada. Tapi kalau orang tengok ada lah. Kalau orang tengok tak ada lah. Dia ada sekali seluruhan tu ada di situ. Wujud di situ. Tapi kita ingatlah, makna dulu hak mula sekali tidak ada apa pun, yang ada pembendaharaan. Pembendaharaan tu apa? Apa dia bendanya tu? Saya mula kalah mamu tadi. Saya kata zat tu tak boleh nyata. Dia kata zat tu nyata.
Kalau nyata pasal bagi tak lihat. Dia kata kita baharu. Dia kata. Zat tu kidam. Dia kata. Mampu makhluk tak boleh melihat. Saya pun tanya lagi. Adakah yang saya cakap dalam video tu salah? Siapa kata awak salah? Awak tak salah. Dia kata. Pula dah. Dia kata. Itu perbezaan antara Qidam dengan Qadim lah. Ha. Itu je. Qidam, Qadim. Qadim tu pada hakikat. Qidam tu pada persediaan daripada hakikat tu. Maknanya pecahan daripada Pada wujud. pada wujud Qadim, keluarnya Qidam. Maksud itu. Tapi yang Qidam tu siapa dia? Maknanya Qidam, apa nama Di benda ni yang jadi apa complicated ni sebab dia banyak lapis. Dia nak pergi ke situ tu. Dia tak ada terus lompat. Dia kena pecah. Tapi pentawai memang saja. Dia saja semata-mata. Dia lah. Apabila pembedahan sembunyi dia kena ambil tu ni. Hak ni dia nak letak pada malaikat. Hak ni letak pada ni apa nama ni. Pokok kayu buat ni nak letak pada ni nak letak pada ni. Yang apa nama tu yang dia kata pembedahan ni tadi. Hak ni nak letak sini, hak ni letak sini, ini letak sini. Ini yang 7. Ini yang 40 punya barang. Ini yang 3 barang saja. Asal-asal usul daripada pembedahan tu berlaku. Daripada gudang tu belaka. Macam kita sebaik-baik kejadian. Lebih lagi maknanya. Tentu keluaran daripada pembedahan tu banyak. Special punya dah macam gitu. Cikgu Tarik nak jumpa Ustaz Jo. Kebetulan saya duduk dengan Kadri baru ni. Masa tak ada air tu saya janji dengan Kadri nak pergi rumah dia sampai sekarang tak. Dia tak khabar pun. Dia ada cerita. Lepas tu saya ajak nak pergi teman lah. Cikgu Tarik tu dia kata jangan. Dia kata biar dia pergi sendiri. Mungkin dia ada hajat tu. Biar urusan dia dengan Ta'ala, biar dia dengan Ta'ala dia. Siapa Kadri? Kadri larang saya tunjuk rumah. Dia kata nanti nama cikgu naik. Sebab awak Cikgu Tarik ni dia Pak Amik ni macam kerak dah dia. Mungkin nak pergi sambung dengan Ustaz Jo. Ustaz Jo pula dia tak kenal lagi macam mana. Kadri kata ramai dah orang kenal tu dengan Ustaz Jo. Pergi tengah malam dia suruh balik. Ustaz Jo kan suka duduk seorang. Lepas tu Ustaz Jo bercakap mana berhenti. Kita nak celah pun tak boleh. Ya. Dia pakai dia je. Pakai dia. Pak Lah sendiri nak masuk pun tak boleh. Usahkan pakai lah. Saya kadang-kadang dia lepas. Dia suruh saya masuk lah. Dia masuk. Nak ke mana kalau kita pergi tu? Ustaz nak ke mana ni sebenarnya? Dia start sikit tu. Dia pasal masa dulu, masa Haji Ma'e apa tu, saya dengan Haji Ma'e, dia duduk mengajar situ. Dia mengajar. Haji Ma'e memang potong. Mana hak mana dia potong. Hak mana yang tak lagi sikit potong. Potong. Oh, itu lain dia begitu. Haji Ma'e gitu je, tapi dia tak kata lagi. Ini ke lain begini. Cuba bagi tepat. Gitu. Dia suruh masuk alasan balik. Masuk pada hak apa yang dia cakap tu. Masuk. Ini pecahan ni ke lain ni yang hak cakap sekarang ni. Cuba bagi tepat. Masa ni masuk duduk atas rel balik lah. Dia balik. Dia kata api balik. Sebab saya yang saya tanya masa Haji Ma'e dulu ni. Haji Ma'e ni ke saya, dia kata, Pak Lah tanya benda lain, yang kita jawab benda lain, tak kena dah. Mana Haji Ma'e faham? Dia faham, Haji Ma'e tu faham. Yang tu pakai, itu, bukan tu. Pak Lah tanya benda lain. Dia tak masuk ke dalam? Dia macam, Dia nak pergi ke Pekah ke apa? yang kata PK sangat tidak. Pekah sangat tidak. Tapi jawapan dia, dia kan bersengguh-sengguh gitu. Contohnya dia Pak Lah tanya apa, dia jawab macam mana? Saya tak ingat. Tapi Haji Ma'e, dia orang ramai masa tu. Haji Ma'e, Tajuk. Ada yang 50 orang? Tak ada. Dan 2-30? Pak Said. Masa dia membuat muzakarah sebelah malam. Sebelah malam. Dia kan ada satu tepi dia tu, ada papan. Ada papan whiteboard. Pada Ustaz Jo,
baca apa nama tu ayat tu tak jumpa buka. Oh. Kita sampai sambung tu kan. Dia belum kita tu saya tanya apa tu yang dia kata gitu. Bab dalam semua tu. Saya sampai ke atas dah. Orang gitu telefon lagi tu belum jumpa, nak jumpa. Tak berhenti. Wahabi pun masuk komen lawan pun ada dalam tu. Jenuh sampai ke atas dah. Dah 1,000 lebih dah langgan. Cuma apa, saya tak kerti nak buat macam mana ni, nombor pin tu. Dia 1,000 lebih, 1,000 tu. Kalau cukup jam tu, dapat duit dah tu. Tunggu member balik, tengok macam mana. Kita buat saja-saja je, simpan. Dah Ustaz Jakim tu suruh saya buat kitab. Saya kata, mana boleh buat kitab. Ibn Arabi, Al-Qari Ajili pun kena. Kata baik buat video pada kitab. Kalau zaman dulu ada video macam ni, lagi dia orang buat video, pasal tak buat kitab. Penerangan tu lagi jelas. Kalau kitab, penerangan payah sikit nak faham. Sebab kita tak nak dengar apa tu yang kena tu, Hakikat Insan apa semua tu, kitab tu. Tapi Darun Napih apa Kesepak Asrak. Hakikat Insan Ya. Dia tak faham. itu kadang-kadang orang yang ambil dekat pinggang, Ha. bukan ambil pucuk. Oh. Dia tentang boleh dekat pinggang tu dia faham. Jadi benda ni jadi condemn. Sayang benda ni. Tapi Pak Ding dia tak bagi saya baca Hakikat Insan tu. Dia kata kalau kau baca sesat. Memanglah. Sebab kita tak jumpa lagi barang tu. Sebab macam tahqiq Fatihah tu. Dalam kitab tu dia cerita 7 ayat Fatihah tu. Dalam amalan bukan 7 ayat tu kita jumpa. Diri. Jadi situlah bezanya. Sebab benda tu tak buruk tak bersuara. Macam mana kita nak tulis dalam kitab? Kalau suci hening jenis bening tu betul lah. Kalau tak jumpa barang tu tak. Dia benda Fatihah ni. Kalau kita perhati sekali macam ni, tapi kalau kita faham betul-betul, Ha. kita jumpa dia kan? Kita jumpa dia. Kalau kita faham betul-betul. Ha. Mana segala puji bagi Allah, kita selalu pergi keluar lah. Sekian alam, susah pergi keluar. Pada diri kita ni. Pada diri kita. Mana segala puji tu takkan selain Allah. Barang dia. Segala puji selain Allah. Hmm. Tak, bukan segala puji bagi Allah tu. Barang dia. Barang dia. Sebab Tuan Syed kata dah. Luar dalam, zahir batin, benda sama je. Mana dia segala puji tu makna start daripada bulan umur sampai ke sampai habis lah. Sebab habis. Dia cukup seorang orang. Duduk orang duduk dalam dia. Duduk dalam segala puji tu. Dalam segala puji. Jadi apabila hal tu kita tahu diri sebenar-benar tu. Kita tahu. Muhammad tu pun segala puji juga. Maknanya Adam tu segala puji juga. Ahmad puji. Puji juga. Maknanya sifat Allah Ta'ala tu pun segala puji juga. Dia ada kabarkan semua sekali. Segala puji bagi Allah. Maknanya tak terkecuali lah. Tak ada kecuali. Segala. Segala. Buah alam jadi Ahmad. Ahmad puji. Macam kita kata dalam Alif Hamidah ni kan. Ada yang pergi kepada tanah air piangin alam ini. Tapi masuk pada segala puji, dia jadi bahasa lain. Berdiri rokok sujud dan duduk tanah air api angin. Ahmad juga namanya. Tapi segala puji itu jangan nak buat nama orang lain pula. Dia Ahmad Muhammad. Mana pada kita Puji yang terpuji. Puji memuji. Segala puji macam Muhammad pula. Puji. Puji Qadim bagi Qadim tu. Puji Qadim bagi Qadim. Mana Ahmad tanah air api angin kena ikut peraturan tanah air api angin. Ambil bahagian luar. Tapi bahagian dalam Ahmad
kalau tak ambil tulang belakang apa semua sekali tak boleh. Tak boleh. Pergerakan dia tu. Af'al dia. Af'al segala puji tu. Tanah Yapi Angin tu dia ada af'al dia. Af'al tu dah letak gadam. Dia nampak segala puji tu. Maknanya letak gadam. Sebab tu apa malaikat kena sujud situ tu. Kena sujud lah. Sebab itu segala puji. Tapi kalau segala puji tu maknanya tu dia orang tanya tu kadang-kadang. Apa beza segala puji dengan Zatul Bukti atau Zat Allah? Zat Allah. Lepas itu kita balik kepada apa nama tu, pemendaharaan. Kita jumpa balik benda tu. Dia duduk di dalam itu. Dia nak lari ke mana? Dia kan? Dia. Dia nak lari ke mana? Dia mengeluarkan hak itu. Hak dia. Mana orang kata titik nur Allah. Nur Allah sudah satu hal. Mana gudang tersembunyi. Titik tu. Hak dia juga. Si titik ni tadi. Si titik. Itu gudang tersembunyi juga. Orang punya titik. Punya titik. Tuan punya titik. Titik-titik. Lepas tu percik-percik. Percikan. Lepas pada titik percik-percik. Kita Muhammad percikan lah. Tapi juga. Tapi kawan saya Hindu tu, guru Balam tu, dia tahu. Balam, kita ni macam mana kita? Kita bukan Tuhan, tapi kita sepercik daripada Tuhan. Tahu dia. Orang Hindu. Dia ambil sebahagian daripada rohku tu. Maknanya ketahanan dia tinggi juga. Cuma dia tak jumpa Muhammad je. Dia lah macam Kristian juga. Dia kata belum pecah kaki lagi. Kaki tak buka lagi. Kaki tak buka. Bau tangan tadi. Bau tangan lepas tu kaki rapat. Rapat lagi. Tak lengkap lagi. Dia tak jumpa Muhammad. Dia dengar Ahmad je. Ahmad pun tak jumpa juga. Tak jumpa tak? Tapi dalam kitab dia adalah sebut Ahmad tu. Kalau jumpa Ahmad dia kata. Ya. Takkan Ahmad duduk depan begitu. Tak jumpa syarat itu. Tanah pun tak ada. Tanah. Sebab Alih Hamidah tu, dah tu kaki. Dah kaki. Kaki tak terbuka. Kaki tak terbuka. Mana tak cukup syarat lagi. Tak cukup syarat. Tapi kalau itu kita ni, kita adali kan? Kita injil kita injil asal. Kita adali, bukan kita ambil kita hak yang di kita azali Kita di Adam tu. Kita di Adam. Aku bubuhkan Ahmad, dia kata je. Macam kita kata daripada apa nama tu, jadi manusia ya. Jadi macam pecah jadi tangan. Pecah jadi mula kepala kan. Dia macam tu. Itu azali belaka. Azali. Orang tengok di situ. Bukan orang tengok di Kristian tu. Duduk di salib. Ini dia tukar pergi salib. Dia start daripada kepala. Macam anak mudu. Lepas tu pecah tangan. Pergi ke jantung dulu. Itu kalau tak faham apa ni keinsan susah-susah. Tak. Jadi kalau kita batalkan makna orang yang tak faham asal usul dia insan kabir, insan kamil. Insan kamil tu baginda Rasulullah. Insan kesempurnaan. Jadi tak tahu di sebalik insan tu siapa? Al-insanu siri wa nasiruhu. Kalau dia tolak insan lah. Tapi insan ni pun zahirnya insan juga. Batin pun insan juga. Begitulah zahir, begitulah batin. Begitulah batin. Jadi zahir ni mengikut batinnya lah. Makna zahir ni bahasa dia kata duduk selimut batin tu lah. Tapi bukan ada di dalam gitu. Dia ya ayuhan mudassir. Wahai orang-orang yang berselimut. Orang syariat begitu tu baginda Rasul pakai selimut tu. Lepas tu orang yang tidur tak pakai selimut tak kena. Jadi celaru situ. Padahal dia nak cerita kita tu selimut dengan benda tu. Tapi yang seronok sangat tu, kalau dah maknanya diselimut, diselimut itu memeselimutkan. Itu pun nak kira juga tu. Barang dia tu. Takbir tu. Takbir. Akbar Allah tu maknanya
Kebesaran Allah tu. Kebesaran Allah diselimut. Diselimut. Mana selimut ni tadi pergi balut. Tak, selimut yang dibalut tu benda apa? Tu selimut nak itu tu nak yang tahu. kata mahal tu. Mana selimut tu ada yang setengah kata tu Adam, ada yang setengah. Itu cerita kan. Tapi aku balut tengok main-main. Jala Kohar. Kohar jalan Jamal Kamal. Jala Kohar. Si selimut. Jamal Kamal. Alik Kabaro. Si selimut. Si selimut. Kalau si selimut tidak berfungsi, tak boleh kata apa langsung. Si selimut. Bukan kata kata Muhammad tu di selimut. Kita nak kata selimut tu apa? Macam orang kata Maknanya Ahmad yang menyemutkan Muhammad tu. macam ni Ahmad kan? Ahmad kita cakap tanah air api angin. Tapi yang selimut Ahmad siapa dia? Ahmad pun kena selimut juga. Muhammad pun kena selimut juga. Di berlapis-lapis tu. Berlapis-lapis. Dia Si selimut pun besar. Yang selimut Ahmad tu zat baju berwujud. Itu dia kata Rabbil Alamin, maknanya Tuhan pemerintah sekalian alam. Nak cari selimut dah tu. Nak cari selimut. Tapi macam mana pula selimut nak cari? Kita nak pergi cari selimut. Sedangkan dia menyelimut. Sedangkan ada dah pada situ. Ada dah. Tapi duduk dalam selimut dah. Tapi tak perasan. Tak tahu. Lepas tu selimut kita special sikit. Bermacam-macam kehebatannya kita. Yang ular cara ular. Mana selimut kita mahal. Kucing cakap kucing. Faham saja selimut tu keluar. Apa cerita kita? Si selimut ni tadi. Selak Bukan selak lagi. Hilang tu pun. Itu dia kata apabila siapa yang bercakap sebenarnya. Kita ni siapa yang bercakap. Siapa yang beritahu kita selama ni. Kalau kita kata selimut, bukan. Tapi kalau kita kata di dalam selimut tu bolehlah kita cakap. Awak tahu panas, awak tahu sejuk, awak tahu semua sekali kan. Tahu belaka. Si selimut tu bagi tahu. Si selimut. Kita nak kata selimut itu zahir kan. Padahal di selimut itu. Diselimuti. Selimut tu. Selimut itulah makna dia panggil. Itulah firman Tuhan. Kalau kita tak faham firman Tuhan, mula-mula Allah jadikan firman-Nya itu. Mula-mula Allah jadikan Nur Muhammad, mula-mula Allah jadikan firman, mula-mula macam-macam dalam selimut tu banyak. Rabbi nama dia Al-Alamin, sekalian alam. Si Rabbi ni tadi dia nak kena selimut ke nak kata si Rabbi ni menyelimukan sekalian alam tu? Dia meliputi sekalian alam lah. Meliput. Timbul Muhyiddul Alamin. Muhyiddul tu pula kalau kita balik ke pemendaraan, bolehlah kita join balik. Rupanya dia dulu tak ada apa. Nak bagi selimut ke siapa, nak bagi turun. Tengok Muhammad lain kan? Muhammad lain. Muhammad satu asma. Tapi si selimut ni tadi habis pada apa saja. Tak kira pokok, tak kira apa, selimut belaka. Pokok selimut cara pokok. Tegak si selimut ni ular cara ular, si selimut. Tapi bukan selimut. Rabbi nama dia. Bukan selimut. Kalau Rabbi tu tak ada, ketuhanan tu. Siapa nak selimut? Kita ni. Itu sama juga macam orang kata, batin duduk di mana? Dan sekali kita cari je sampai keluar dia. Pelik banget. Habis kalau tak sampai keluar, ada. Mana? Di belah rumah ada batin ke tidak? Ya tak? Kalau tak ada. Kalau tak ada, mati belum tu. Tak panjang lah. Tak panjang. Tak ada ilmu situ. Tak ada ilmu situ. Mana tu kita nak korek daripada dalam sampai keluar tu, terus masuk balik tu. Biar tembus. Biar ada belaka. Wujud dia.
wujud bismillah tu makna begitu. Muhammad dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Makna si selimut itu tadi, selimut muhit, Muhit. Meliputi. bawah timur muhit. Muhit tu pandang kiri pun tak ni, pandang kanan pun ni, semua wujud. Wujud selimut. Tapi kalau selimut yang di Mekah tu dia panggil yang wahai Ya ayuhan mudasir. orang yang berselimut. Padahal dia ayat tu tuju ke kita. Awak tidur pakai selimut tak selimut pun awak tetap diselimuti. Selimut barang tu. Duduk di dalam selimut dia lah. Tapi selimut dia berbagai-bagai, itu yang kita jadi confused kan. Berbagai-bagai. Selimut dibangsakan kepada manusia, selimut dibangsakan kepada binatang. Manusia binatang sama je, tapi selimut itu tidak sama. Spesial manusianya begitu, spesial binatangnya begitu. Tapi dari segi kerja, kalau kita perhati kerja, si binatang pun melahirkan anak juga. Ya. Meneruskan spesies dia. Tapi kita yang tu, waktu kata ayat ni kerak ni, kalau kita perhati ya, Bismillahirrahmanirrahim khalaq tu. Ayat ni tak boleh nak pukul siapa pun. Bawa lah agama apa pun tak boleh. Sebab Khaliq Azali dengan Khaliq sekarang tak sama. Khaliq Azali trilion tahun kita tak dapat nak faham langsung. Dia sekali je kot. Khaliq Azali sampai pada kita Khaliq Azali. Yang ni payakun je. Khaliq Azali tu dah dipesan gitu. Awak aku bagi katalah 7 bab, pekerjaan 7 bab. Awak ni aku bagi 3 bab, pekerjaan 3 bab. Ya sifat makni lah, makni 7 tu. Sifat makni. Kalau kau bagi 3, maknu akan turun 3. Kalau kau bagi tengok ni lah. Ambil maknuyah pula lah maksudnya. Makni ada, nanti maknuyah ada. Dia akan kembali gitu. Tapi maknuyah tu Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Hasan tak bawa benda tu. Tapi lalah kali Abu Hasan terima juga yang Abu Mansur punya maknawiyah, maknu. Ya, sebab keadaan tu. Dia nak ambil keadaan Rob. Kanuhu tu. Keadaan Rob. Mana Rob alam. Rabbil alamin ni tak ambil maknu, yang duduk sini nak cantum menjadi satu saja tak boleh. Sebab aku tiup sebahagian daripada rohku. Itu bahagian ni. Bahagian makni. Tapi Rabbi itu dah sudah luas. Luas sangat. Terbentang luas tu. Terbentang. Lautan tu. Bukan setakat alam kita duduk ni. Habis semua. Seluruh alam habis. Boleh kata kalau cabut potensi alam kita, kalau kita lain-lain tu mengikut kita, runtuh habis semua. Tapi runtuh dekat ni je. Kita saja kan. Kalau ikut betul-betul Azali, tapi kalau dia cabut hak dia, memang punah habis. Habis alam. Dunia pun habis. Habis. Mana 7 petal langit, 7 petal bumi habis. Tu dia cabut hak dia. Kiamat yang tu cabut. Kalau kita, hak kita cabut kita, mati suang kita. Kalau hak dia, habis kita. Itu kaunuhu qadiran apa tu? Maknanya bila-bila masa dia boleh peracur tu benda tu. Dia boleh. Syurga neraka tu. Dia boleh pancur. Dia boleh. Bawah kekuasaan dia tu. Mana kalau kita duduk dalam diri kita, dia duduk dalam diri dia. Begitu. Dia takkan lari. Tapi ada induk dia. Diri dia. Dia pada dia lah. Dia pada dia. Itu kadang-kadang orang tak kaji lah itu. Dia takat diri kita je. Takat diri kita. Kemudian kita duduk dalam diri kita. Kemudian kita duduk dalam diri dia. Lain-lain kita cek balik. Jumpa sifat, jumpa asma', jumpa apa semua. Balik dengan tu lah. Sama juga macam bab hayun. Hayun alimun qadrumul lisan masul terbab terima. Ada qadiran muridan apa ni? Qanuhu hayat. Qanuhu tu makna keadaan keseluruhan yang mencerita hal. Hayun artinya keadaannya hidup. Hayat artinya hidup. Cari hayat,
cari di luar tak jumpa. Kena cari. Cari pada kita ni. Bahayat yang hidup kita. Kalau hayun, Ayun dia punya. mana hayun ni tadi, kita kena boleh cari lapisan kedua. Tapi kena kontak dengan yang hayat pada kita ni. hayat pada kita yang kontak dia tu. Lepas tu kalau nak hayun, kalau hayan ni, maknanya kita keadaan dia keseluruhan keadaan yang Allah Ta'ala itu hidup. Nak pergi pada kontak kita ke, nak pergi pada kontak apa kan. Maknanya situ ada belaka. Matlamat tidak ada lain. Matlamat kita jalan kembali. Ya, jalan nak balik. Jalan nak balik. Cuba kita tahu walau tekak macam mana sekalipun. Kita dengar kita dah. Macam mana di kontak di antara bahasa dalam diri. Bahasa kita ada atau tak ada tu. Kita pula pergi ke situ. Dia kena duduk situ juga. Yakin ke tidak dia ada. Gitu. Kita pergi ke situ. Pergi mikrofon tu, yang dia pun mikrofon tu. Kalau dia duduk tempat lain, payah nak bawa cara. Dia kena duduk tempat tu juga, tempat Kalau kita duduk. pergi tempat lain, Dua-dua kena duduk situ. Angkat tangan dia tak bagi mampus. Tak bergerak kita. Tu yang orang nak ambil tapak tu. Nak ambil tapak mengangkat tu supaya diizinkan si angkat ni tadi dipanjangkan tangan. Tapak tu juga. Jadi diizinkan makna boleh guna. Dia nak kita nak minta tolong ke dia pun di tapak tu juga nak minta izin nak angkat ni. Makna gitu. Ya kena berdua, ya kena setengah. Ya kena. Keizinan kita, keizinan di tapak kita pun tak apa jelas lagi. Macam mana kita nak kontak sampai jauh. Ya. Pada tapak tu juga. Barang tu juga. Barang tu juga. Kita. Kalau boleh Nabi sebab kita boleh guna tu. Ya. Jadi senjata dah. Nabi sebab tu itu lengkap tu. Tapi pasang. Pasang. Kalau hak dia tu betul lah. Tak kat mana. Hancur tu. Jauh mata memandang lah boleh pergi. Boleh pergi dengan Dia terus Imam Mahdi saya guna benda tu. Guna barang tu lah. Tapi kita masa apa ni bawa naik. Kita kadang-kadang tak bawa naik Nabi sebab tu betul buat dia angin. Yang hak tu Nabi sebab tu. Bawa naik kekuasaan betul. Dia ambil kekuasaan tu, dia naikkan kekuasaan itu pergi kepada tangan. Tapi yang kita kadang-kadang orang ambil nafas. Apabila ambil nafas lah pergi. Angin je lah keluar. Kalau dia ambil betul-betul kekuasaan tu, macam kita kata, kekuasaan tu di tangan. Dia pun pergi dekat situ. Kekuasaan. Macam mana dia nak ambil peluru, kekuasaan tu di tangan. Dia pun akan, ni kuasa tu. Macam mana kita tengok. Lepas tu kita nak hantar dengan masuk dalam benda yang kita kontak. Nak pasang ke mana? Baru kita cerita, kuku tak boleh, kok tapak tangan boleh, apa semua sekali. Kalau kok kuku mati orang, tak boleh, nak potong kelapa boleh lah. Kok ni tak boleh parang. Tapi dia kontak dia cantik. Duduk di dalam kekuasaan Tuhan. Macam sini ni, tambah jantung orang tak boleh. Jabatan larang dia. Sebab ini hak dalam sekali tajam sangat. Jadi dia tak boleh buat jantung orang. Pisau hak duduk di dalam tu. Macam kita katalah contoh ni kan tulang belakang kita ni satu benda yang amat sensitif sekali. Tulang belakang patah tak boleh angkat kaki. Sensitif itu. Tapi dia nak ambil peralatan yang ada di dia. Dia panggil apa ni? Alif tu? Alif. Bukan. Kamu dah nak masuk. Dia dah keluar sini dia keluar kemari daripada situ kan. Dia keluar tu. Kita nak pergi masuk pun kita susah lagi. Tambah nak pergi kobek situ. Nak masuk tu pun susah. Kena selam lah. Selam pun nak kena itu kata selam pun nak kena main ni dulu. Main
Ayun dulu. Bagi jinak Ayun dulu. cari bagi jinak. bagi jalan tu. Ha. Baru boleh masuk. Kalau duduk diam, kita tak biasa lagi, tak duduk diam, tak jelas. Kalau untuk ni, mula-mula orang kata pusing angin dulu tak apa. Tapi pusing tenaga lain, tak sama. Dia sekali dengan barang tu. Sebenarnya barang. Kalau pusing angin, dia jadi macam ribut ni saja. Ribut. Tapi kalau pusing tenaga, Dia kalau meletup tu. itu Kalau meletup tu. yang bisa tu. Macam bom. Dalam tu kata kalau kita dah tahu, maknanya kalau patah tulang belakang, patah sini kaki tak boleh angkat, patah sini tangan tak boleh angkat. Dia ada sendi-sendi dia tu. Dia ada sendiri tu. Jadi Kata-kata dia, kata-kata dia. tembak ke lain, tak pernah tepat. CP, tembak CP. Tapi dia ajar semasa hubungan. Ajar kita boleh tahu, ini tembak dia macam ni. Cara Tapi dia. waktu kita buat, tak pergi situ. Tembak Masya-Allah. Waktu kita buat, tidak guna itu. Kenapa tak boleh pula? Sebab kata cerita Syekh Abdul Qadir Jalani, dia ada sebab kita sunnah. Kita tak mau, kita tak kahwin, tak apa. Dia orang boleh masuk ke tapak tu. Dia orang boleh ambil apa nak ambil. Boleh kan? Nak guna apa. Mana semua senang tu semua cekap lah. Cekap betul, bukan cekap main-main. Begitu. Muhammad dah ledah tu. Tapi di dalam Muhammad tu, nak ambil tu, kadang-kadang keluar marah, kadang-kadang keluar sejuk, kadang-kadang keluar pening. Kita, Muhammad ni tempat meletak barang dia. Dia tak barang dia. Dalam tu ada yang 99 lagi tu, pancaran tu duduk di mana? Yang 99 lagi, betul di Muhammad, tapi di mana 99 tu kita tak tahu duduk mana. Yang duduk mata ada telinga. Dia. Dia jagih-agih dah. Tempat dia. Kalau nak ambil yang ni, masuk sini. Masuk sama, okey. Telinga tengok. Masuk mata. Kita nak masuk situ pun susah. Masuk dalam mata. Payah. Masuk petik. Masuk telinga pun. Dah. Duk memang takut dia cakap suara kuat lagi. Kita tentu takut. Masuk dalam tu. Faham saja lebih daripada betul semut masuk pun kita tak boleh lawan. Dia punya bunyi. Padahal sini dah pahit dah. Taklah buat ni. Air ni. Air limbah tu. Dia punya air dia. Macam kita menunggu di gendang, gunung, di telinga, di Samak. Dia kata Samak ni tadi dia punya power kehadiran tu. Power kehadiran tu tak sanggup. Kalau power tu orang bercakap duduk di Samak, bukan betul lagi. Kalau semua masuk pun duduk gedik-gedik. Kita dah tak tahan di suara masuk dalam tu. Kita duduk sana. Bukan suara peti lah. Pecah kepala kita menggulung. Sebab suara kita duduk di situ. Duduk betul-betul, bukan duduk ni. Duduk depan semut bunyi. Tempat Semut dia main. Kegendang tu. Kegendang. Bukan gendang tu masih lagi hak ni, tapi duduk di pendengaran tu betul. Itu betul. Kalau duduk situ, pergi borak dengan orang, kita duduk situ, ataupun duduk di mata, rasa dia tertongging gitu je. Bisa. Tengok. Yang kena penyakit air tu. Berkali dia duduk mata tu. Bisa tu. Dia tengok. Tu orang nak menjurus tu. Jurus. Jurus kok mata, guna mata. Guna mata. Pesyuk. Dia pegang isu. Macam laser. Tajam lebih daripada pedang lagi. Bayangkan. Itu kata Rasulullah tu. Tajam lebih daripada pedang lagi. Tapi itulah nak pergi. Pandangan tembus. Sudahlah tembus tajam. Masuk ke dalam orang. Muhammad masuk dalam dia tak dah. Sebab dia masuk tu. Dia sejahtera, selamat. Dia maknanya perhimpunan dia. Dia tak dah. Letak di dia semua. Tak ada dia.
Yalah, letak dia. Bagi dia, ya. Sebab dia tiap panggil bismillah kita letak. Pasal apa Pak Amir kata Pak Din tak sampai ke Ustaz? Ha? Pasal apa Pak Amir kata Pak Din tak sampai ke Ustaz? Kalau Pak Din tak ambil kita hati lah. Ambil kita tak. Pak Din kata Haji Mahir kata Zat tak boleh nak cerita. Mungkin itu. Lepas tu sampai situ dia berhenti. Lepas tu berhenti. Sampai ke situ dia berhenti. Malah nak cerita sampai hujung. Dia kata Tapi boleh tahu je kalau asal tidak ada kepada ada cari pemeliharaan, kalau dia kena cerita begitu. Kalau dia kata Pak Hamid dia pergi pemeliharaan tu apa dia cikgu dia kata cerita. saya tak kerti kalau dia macam ni tak kerti. Tak, pemeliharaan. Saya tunggu lama lagi baru. Pemeliharaan tu apa sebenarnya? Gudang. Gudang nama tu siapa yang top sekali? Gudang nama. Gudang bismillah siapa yang top? Pemeliharaan juga tu. Katalah nama tu pemeliharaan. Tak apa. Tapi pemeliharaan ni yang bernama. Kita buka bab nama saja, tak Bab payah nama. cerita bab lain. La ismu illa Allah. Itu pemeliharaan lah tu. Lepas tu kita buka bab buah-buah kayu pula. Buka selapis pemeliharaan juga tu. Tak tahulah dia di zat Allah Ta'ala itu pemeliharaan. Iyalah kalau nak cerita nama pohon kayu, spesies nama pohon kayu pun tak larat nak kita nak sebut. Kita cerita hak kita, hak Mak Muhammad sudah. Hak mulia dia. Nama orang pun banyak nama. Banyak nama. Nama dia semua. Nama. Kalau ambil pemeliharaan ni siapa sebenarnya? Dia daripada body belakang dah tu bab tu. Bab tu bab sedia lah. Maksud Qadir ni sedia pula. Sedia ada. Sedia ada. Azali dah sedia. Azali. Jadi Allah Ta'ala ni nak ambil apa dia ambil. Ambil dia. Qadir. Dia memerintah dia dah senang. Habis dia memerintah dia, terjadi siapa dia? Itulah dia. Hak yang jadi tu, dia memerintah hak yang jadi. Baru tiba-tiba ikut tu timbul. Dia memerintah dia. Dia memerintah pemendaharaan dia. Dia memerintah barang dia. Barang dia. Tak ada apa. Dah mula awal kita kunci dengan tak ada apa kan. Dia macam piring basikal besar. Gerak yang besar tu gerak habis yang kecil-kecil sepoket. Tapi ada juga orang tanya kita tu. Awak duduk dalam tu awak Tuhan ke? Yang bergerak ni. Awak suruh dia angkat. Sana, saat ini. Dia tak tahu yang pada benda barang tu ada umbu dia. Ada. Kalau dia tak ada sifat uduk, mampu tak boleh bergerak kita. Tak boleh. Dia main melawan itu. Rumah uduk yang pertama kan. Dia nak bergerak tapi dia tak nak bergerak. Macam orang seruk tu lah. Dia tak merendah diri masuk uduk ni merendah kan. Yang orang seruk tu dia buat dek buat tak tahu. Orang kita nak bergerak orang seruk tu lah. Dia tak nak bergerak. Jadi macam batu. Jadi batu. Saya jumpa akak yang kena seruk tu. Dia kata macam batu dia kata. Sebelah ni jadi macam batu. Kerak berat betul kerah dia. Mungkin lubang tu pun dah habis. Tak boleh masuk. Tak boleh nak kontak. Lubang sumbat. Kadang-kadang orang pergi ke hospital dia kata darah sumbat. Darah sumbat tu satu hal tak apalah. Tapi atas sebab Tapi kecil manis tu dia tak rasa kan? Dia kebas. Dia tak rasa dia orang rasa. Mana sedria dia tu sarah tu dah ni dah. Itu ni masak sangat lah tu. Masak tak? Yang masaknya jadi macam kalau buah pelam ni dah tekan terbenam banyak. Cubit pun tak sakit. Maknanya ilmu kalam tu tak ada dah situ. Dah picit. Pulas pun tak rasa. Dia jawapan dia hak dia picit tu lah. Dekat tu kalau dia dapat. Nak kata tak langsung tak boleh sebab ada sentuhan rasa. Ada sentuhan. Jadi pada ni lah, pada yang tangan yang picit tu dah ada. Kalau macam kita rasa kaki kita, betul tak kaki kita rasa?
Ha. Kalau tak ada terasa, makna tak ada. Tak ada. Tapi masih cakap juga tak ada. Ha. Dia standby gitu kan. Dia bagi tahu juga tak ada. Tak ada. Kita bagi tahu langsung. Muhammad itu macam itu. Mana sih? Dia bagi tahu kata tak ada. Mana Al-Mumik tu situ lah. Ha. Cara pacaran tu kan. Ha. Pacaran daripada induk besar tu. Khabar kata tak ada. Dah mati dah. Ha. Tak ada. Al-Mumik dah. Ha. Tak ada. Sebelah. Kaki lah bagi kaki. Sebab tu kata tahlil kena raung habis. Dan duduk tempat. Bagi. Kenaran habis. Kena duduk dalam bismillah pergi comel. Ha. Ada berlaku. Ni tak bagi habis. Malaikat tak raung, mati. Malaikat dalam. Malaikat tu makna hak bahagian apa tu. Bagi angkut darah. Angkut oksigen. Makna dia diperintah begitu. Kerja buat dia. Kerja buat dia. Dia penyembahan dia gitu. Ubudiyah dia gitu. Awak kerja awak angkut. Kerja buat angkut oksigen, angkut darah. Habis masa berhenti dia. Dah sampai masa tak ada rezeki. Kena keluar lah. Kena keluar tak boleh dah. Maknanya jawatan dah apa. Jadi Pencen dah. Pencen di tubuh orang tu. Tapi ada juga hal yang jenis orang kata dikotorkan malaikat. Ada juga ke situ. Malaikat ni comel. Tapi dikotorkan. Pasal apa kotor tu? Kejahatan dia banyak. Dia tak menyucikan hawa nafsu. Angkut. Dia macam jangan kamu kotorkan fitrahku kata Tuhan. Malaikat tu nombor berapa maknanya? Fitrah pada malaikat pun dikotorkan. Malaikat pergi susah buat kecil. Jadi peringkat jadi harut-marut. Baru situ yang jadi Ni kacau. Fitrah Tuhan dikotorkan. Fitrah yang hak Tuhan pada malaikat pun dikotorkan. Pada Tuhan bagi jaga amanah pun dikotorkan. Dikotorkan. Habis semua lah. Balik. Situ dirantai dengan pinggan kotor. Bahaya. Jadi darah-darah kotor. Darah bahaya kotor. Kalau ikut alam ni dia berubah. Selalu berubah alam ni. Berubah. Tengok macam ni sudahlah minuman keras 40 hari. 40 hari baru proses jernih tu ada balik. Kalau tidak dia masuk 40 hari tu dia hak mulut poin dia kuat. Tengah langgar tepi jalan. Lepas makin lama Lepas tu nak cuci kena zikir balik lah. nak cuci 40 hari. Zikir tu satu hal makna nak cuci tu. Tapi kalau Silap-silap tengah berzikir muntah. muntah. Macam siapa nama yang Kuala Lumpur muntah tu tengah bawah. Dia nak buang balik. Dan benda tu dah sebati dah daging. Muntah berselek. Kalau nak basuh. Dia nak buang habis tu. Macam orang buat ni perawatan menagih dadah tu. Habis muntah. Dia nak buang benda tu. Benda kotor dah badan. Betul kita nampak sangat kan. Dia dah melekat dah. Itu hak baru masuk. Tapi hak yang sebati dah tak kira lagi. Yang duduk jadi daging darah tu. Allah, itu lagi susah. Ya tu kena palu tu. Seperti yang orang kata apa pisau ke apa benda yang kata sakit yang amat sangat. Terlampau sakit. Dah nak ni. Itu yang terus bawa pergi ke tanah bakar semula tu. Itu yang teruk tu. Nak bakar benda tu. Bakar benda tu nak bagi bersih baru boleh. Tu pun ada yang beriman. Kalau yang tak beriman, susah sikit lah. Saya beriman duduk situ. Bila-bila situ. Pergi sana bakar buang. Itu hak yang kita kata hak baru masuk belum sampai 40. Itu power setakat hari tu. Sampai 40 hari. Ini yang hak jadi daging darah ni. Jadi daging, jadi darah semua. Imah pun kalau bubuh dalam neraka pun cair. Cair. Dia berapa degree tu.
Beban. Amboi. Baju camar. Alam bunga. Oh, dari rumah sana tu. Rumah ni sini. Rumah terpilih. Dia orang terpilih sekarang ni. Dia yang ni apa nama, lagi satu kepada orang tua ya. Kepada orang tua. Kita kan Nabi kata ada zikir-zikir yang power tinggi, bukan power tinggi, yang kelebihan. Kelebihan zikir. Jadi kita kata kita buat zikir untuk kita. Baca kata subhanallahil azim wa bihamdi. Itu 3 kali makna cerita patwa. Memang tak mudah lah. Pahala sampai tak boleh nak kira. Kalau ada kita buatlah 2-3 patah ke orang tua kita ni. Bagi dia. Bagi kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin tu. La ilaha illallah tu. Allahu Akbar tu. Itu power tinggi belaka tu. Kalau tak disebut kita itu kan anak yang soleh. Hantar bagi dia. Hantar 70,000. 3 kali je kalau ikut daripada ustaz apa